Dengannya ialah orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarnya. Ibu dia nak buat apa? Iaitu orang yang kuat ingatan. Dia dengar, dia hafal, dia ingat. Dia dengar, dia hafal, dia ingat. Boleh tak? Ya. Itu daripada dhabit. Macam mana yang dikatakan dia ni ingatan kuat? Tengok ayat dia. Bila sahaja dikendaki ia dapat mengeluarkannya, menyebutnya. Okey, contohlah hari ni kan. Saya kata tuan-tuan dapat membalik mengapai hadis nombor 1 daripada hak alif sampai titik hadis dan matan sekali, huraian tak payah hafal. Minggu depan saya nak dengar. Balik ngapai. Saya atok daripada hujung sana. Okey, makcik sila baca. Makcik sila hafal. Kakak sila hafal. An Abi, An Ubay, An Ali, An Ubay. Tambah bertegak tau. Belum lagi nak baca ayat. Orang jenis ni tulang sambung sahat tu pada tu. Urai Harirah, Hurairah. Dia teragak tu bukan dia tu. Tu tanda-tanda tu. Tapi dia kata kat sini, bila saja dikendaki ia dapat mengeluarkannya, itu menyebutnya dari ingatannya yang mudah. Dengan mudah, bukan yang mana? Dengan mudah. Maknanya tanya bila masa pun. Macam mungkin dia tidak baca Fatihah. Lancar terus. Baik. Termasuk itu ciri yang pertama, bila tanya dia boleh hafal. Ciri yang kedua, termasuk kepada pengertian ini apabila ia menulis hadis yang telah didengarnya dan disimpannya serta diyakini benar-benar sahnya hingga diriwayatkan orang daripadanya. Dia dengar, dia hafal, dia ingat, dia tulis. Dia tulis, yang dia tulis itu memang betul-betul. Faham tak? Ya, betul-betul. Yang memang betul-betul? Betul. Itu nampak tu. Jadi bila yang tu yang paling betul, seandainya kata ada orang nak mai, tuan, saya nak minta tuan tolong ajarkan saya satu hadis ni. Saya dapat maklumat kata tuan ada hadis ni. Dia buat pula buku dia baca balik, kau tu dengar betul macam mana orang lain cerita. Tu yang kata dalam bentuk yang kedua. Tapi dia tengah pen, dia tak ngapai kan? Dia tulis lah. Termasuk juga. Baik. C. Sejahtera dari keganjilan. Yang dimaksudkan ialah sejahtera riwayatnya dari perbezaan dari riwayat orang-orang yang kepercayaan dengan bertambah atau berkurang pada sanadnya atau matanya. Boleh ke? Tak faham? Okey, saya baca, saya bagi titik sikit bagi komar. Yang dimaksudkan ialah sejahtera riwayatnya dari perbezaan dari riwayat orang yang kepercayaan. Titik dekat tu dulu. Jangan bertitik berkomar lah. Nak abang bagi sekarang ni, bila kita sebut satu hadis, kan? Hadis dalam kes hadis mutawatir tadi tu, semua orang-orang ni bila sebut hadis ni, kami pernah dengar. Memang kat kami pun ada hadis tu. Tahu tak? Perkataan dia memang betul macam ni. Daripada geng-geng yang paling terbaik tu. Orang-orang dipercayai, orang yang kita agak dia pun tak akan mungkin nak berlaku bohong, nak pakai nak bohong tadi. Tahu tak? Ataupun memang individu bawa hadis ni, individu yang memang perangai bagus sungguh, warak sungguh, dia memang tak bohong. Yang hadis tu ada pada orang yang tak bohong. Tetapi kat sini dia kata apa? Sejahtera riwayatnya. Bila kita cek balik, dia buat main satu hadis, cek tengok, rupanya hadis yang hang baca ni memang ada sama macam kat kami, ramai-ramai ni. Faham tak? Ya. Tetapi kalau kau tu buat main cerita-cerita, awak kami tak pernah dengar pun. Sanad dia pun nampak pelik, kan? Tak ada pun nama-nama orang yang bawa hadis tu ada kat dalam kami yang kami ngapai, tak ada pun. Tu maksudnya tu. Maknanya yang dibawa tu tak sama macam apa? Macam hak yang orang ramai lain ada. Ahli hadis tu ada. Okey, baik. Dari sudut apa dia kata? Dari sudut bertambah. Yang kami faham, Tok Guru kami ajak, Syekh kami ajak, ayat dia macam ni. Contoh kan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadis sahih. Ya.
Menuntut ilmu adalah kewajipan setiap Muslim. Pi tamana pun hadis sahih macam itulah bentuk dia, tak berubah. Tapi bila ada orang tambah wa muslimatin. Okey, saya ulang balik Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada yang tambah, itu sudah dikira cacat. Tak? Cacat. Dikira ada berlaku ganjil sebab berlaku penambahan. Sebenarnya hak tu asalnya tak ada pada hadis sahih, yang ada sahih tak ada. Takat muslimin. Okey, takat muslimin dia. Bila ada tambah muslimatin, saya minta maaf ni bila di upload masuk dalam YouTube nanti, tengok saya kena cermat bahasanya mudah-mudahan contoh saya begini dengan tambah muslimatin tu hadis yang sahih bertukar jadi dhaif. Jadi dhaif. Ada dengan sebab bertambah keganjilan itu. Itu dengan bentuk bertambah ataupun boleh jadi berkurang. Apa-apa contohlah yang saya tak bawa main kat sini, yang saya sebut tu contoh ada dalam ni, kan? Hatta dalam buku. Jadi kalaulah nanti yang tu orang ahli hadis yang menghafal hadis, dia akan tahu. Okey, baik, contoh macam ni. Contoh macam ni. Kalaulah kita mengaji hadis kan, kita mengaji hadis. Ketika mana kita mengaji hadis, tiba-tiba masuk dalam satu bahagian yang ceritanya zikir selepas solat fardu. Wirid selepas solat fardu. Kan? Lepas Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang tu kalau kita semak betul-betul ada ditambah. Tapi diterima pakai atas dasar apa Allah Allah. Saya cuba cek tengok dalam Azkar Imam Nawawi ada ditambah. Tak sepanjang macam kita baca. Adakah satu kesalahan atau tidak? Allahu a'lam. Tapi dari segi prinsip hadis yang tu ada ditambah. Baik. Okey, habis kan? Tak apa saya habis. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baik. Lepas tu kita baca apa? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma berapa kali? 3 kali. Untuk sembahyang maghrib dan subuh 7 kali. Untuk selain daripada maghrib dan subuh 3 kali. Pernah tengok ada asal dia macam mana? Asal dia bukan Allahumma ajirna. Allahumma ajirni. Yes. Tak apalah dia orang kata kita majlis ilmu kita pasti kan. Jadi bila saya cek tengok dalam Azkar Imam Nawawi dalam kitab-kitab hadis, macam tu Allahumma ajirni. Baik. Saya tanyalah orang yang suka beramal dengan Allahumma ajirna ni. Dia kata apa salahnya Allahumma ajirna, ya Allah jauhilah kami kan. Jauhilah kami minan nar. Tapi Nabi ajak kita dengan ajirni. Lepas bagi salah Nabi ajar kita dengan ajirni. Pada pandangan saya, macam saya lah kan, ajirni saya kan. Ya Allah jauh kita kepada neraka kan, dengan nar. Tengok macam mana. Seandainya sahabat ubah suai ajirna, nescaya akan ada sampai hadir kita dengan ajirna. Boleh faham? Kalau ada sahabat yang ubah suai, nescaya akan sampai kepada kita dengan Allahumma ajirna. Tapi sampai kita semua Allahumma ajirni. Jadi pada saya nak beramal mana terpulang. Cuma saya habaq bagi lafaz yang asal Allahumma ajirni minan nar. Hujah orang yang mengatakan tu, apa salahnya kita mendoakan untuk semua? Tapi saya jawab baliklah. Saya kata, adakah Nabi tidak mencintai semua umat dia? Doa untuk dia seorang? Tidak. Kenapa Nabi masih kekal dengan Allah ma'ajirni, sahabat masih kekal dengan Allah ma'ajirni dan tidak diubah dalam mana-mana kitab hadis? Yang ni payah ni berkeling orang. Boleh berkeling. Tapi saya masih pegang kepada yang asal lah. Saya lah nak tuan-tuan nak ramai mana terpulang lah. Saat kita berkata saat jalan ni buat kalut kat masjid pula. Ajirna kan. Baik. Ni orang kata berbeza pandangan tak ada masalah, tapi nak amal masing-masing lah kan. Nabi sepanjang hayat jadi imam. Ya.
Dan semua sahabat-sahabat yang Khulafaur Rasyidin semua sepanjang hayat jadi imam. Tapi masih dalam versi bentuk yang Allahumma ajirni. Allahumma ajini. Yang tu persoalan saya lah. Saya tak mau komen apa-apa tentang imam kita, saya tak mau komen. Kan? Pasal apa kalau saya komen jadi masalah? Cuma saya cerita hak yang asalnya macam mana. Itu dia. Itu perangai saya dengan dia. Ya. Sebab dalam banyak-banyak kes bila menjadi amalan tradisi masyarakat, bila kita cerita, dia jadi terkejut. Sebenarnya kalau ikut teks susunan-susunan tu, bila kita mengaji dari sumber yang asal, kita cerita, oh ustaz, kami duduk ramai lama dah. Tu terpulang lah nak amal. Saya cerita sumber asal. Maknanya pada saya tidak pernah paksa orang ikut pandangan saya, kan? Tu kita punya cara adat kita berkongsi ilmu. Kalau asal nak terus dengan mana yang asal, teruslah. Kalau kita nak pakai itu pun saya tidak larang. Saya tak kata salah, saya tak kata dosa, faham tak? Tapi nak contohnya dalam bab ni, Yang asalnya menambah, merubah, kan? Sudah menyebabkan berlaku keganjilan. Begitu amanahnya perawi-perawi hadis tak ubah walaupun satu huruf dua huruf ujung. Nampak? Sampai time kita tawakal ala Allah. Saya tak mau kata apa dah. Tak mau kata apa. Ya, subuh dengan maghrib 7 kali. Okey, gini. Yang tadi yang berkurang tu sama ada pada sanad atau matannya, bertambah pada ada sanad atau yang saya hafal tadi kedua-dua pada matan, pada isi dia kan. Pada sanad dia saya tak bagi contoh sebab saya bukanlah ahli hadis yang pandai mengampai banyak-banyak hadis, sekadar bercerita macam nilah, masih sikit kan, daripada tak ada seorang dapatlah sikit-sikit. Baik, yang keempat, sejahtera dari ilat, iaitu kecederaan yang memburukkan. Hebat juga istilah dia ni. Ilat. Kan kalau dalam bahasa istilah insurans, keilatan kekal kan? Kan biasa dengar kan? Kalau orang tu aksiden, kerja, sakit, dia punya sakit aksiden itu menyebabkan dia tidak lagi, dia hilang upaya, menyebabkan berlaku keilatan kekal, tak boleh nak kerja kan? Maka akan diberi pencen. Bila akan diberi pencen tu, maka berdasarkan pengesahan doktor, maka dia orang kata apa, boleh makan pencen dah tak perlu bekerja lagi dah. Tapi sayanglah pencen dalam keadaan kalau orang muda sikit dah pencen dah. Itu cerita dah. Kalau tua pun tak apa. Yang penting sekarang ni kita tidak terbeban dengan benda yang kita tidak mampu buat sebab kita dah hilang upaya. Baik, maksud di sini kita sejahtera dari ilat, iaitu kecederaan yang memburukkan. Maksudnya apa? Sejahteranya dari sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat memburukkan dan mencacatkan hadis. Tu masih tak nampak lagi tu. Misalnya, didapati setelah dilakukan penelitian yang mendalam. Okey, kita dah dapat satu hadis yang ada sanad dan ada matan. Bila dah dapat, kita pun merasa nak mengajilah hadis ni. Kita minta lah Tok Guru, kena tengok Tok Guru kita minta tu alim semua, pandai semua. Dia baca, dia tengok dia punya sanad, baca-baca, awak pelik sangat ni. Dia kata pelik. Bahawa di antara, selepas dia perhati tengok, bahawa di antara seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang tadinya disangka kuat ingatan. Boleh faham tak? Macam ni. Kalau kata dalam sanad dia tu ada 10 nama, 15 nama, disyaratkan 10 orang tu semua cerdik, ingat, kuat, tak cacat langsung, tak lupa langsung. Faham tak? Untuk hadis lah. Terlupa hal lain tak apa. Untuk hadis kan? Jadi kalau ada 10 orang, 15 orang tu tiba-tiba hak nombor 7 atau nombor 3, dia ni kuat lupa aku biasa test dah dia. Sejarah hidup dia ni memang pernah ada berlaku pelupa dan pernah diuji dengan sebab seorang lah. Bukan semua tak, seorang tak. Dengan sebab seorang tadi, ternyata seorang yang tidak kuat ingatannya. Jadi dengan sebab tidak kuat ingatan tu, hadis tersebut bertukar daripada sahih kepada turun darjat dia lagi, sama ada hasan ataupun dhaif. Nampak nah? Banyak dia nak duduk hadis sahih tak boleh dah, pasal ada tolak-tolak syarat untuk jadi hadis sahih dah tak cukup sebab ada orang yang lemah ingatan. Kadang-kadang kita nak dial telefon tu, aku terlupa nombor telefon.
Nombor telefon duk dah hari-hari tu lupa juga. Alah lemahnya kita. Pasal apa? Kita korang selawat banyak makan asam jeruk. Lawak je. Tapi kalau budak-budak buat asam jeruk memang otak jadi slow sikit. Lepas tu dapat pula jenis minat kaki Maggi, kaki vegan. Masak yang panas ni Maggi 2 minit. Kan? Ataupun apa-apa yang seumpamanya, makan tu pun tak elok juga. Allahu a'lam. Tak erti je. Tapi sebenarnya benda-benda yang berbentuk bahan kimia, benda-benda masam, sebenarnya masam tu, jeruk tu berasal daripada cuka. Kan? Kan? Dan ada lagi bahan lain. Benda peram tak elok untuk kebaikan ingatan. Dan kita orang selawat Ustaz, orang selawat. Iya. Kok selawat ni bila nak baca Yasin lah. Ada tak nak. Lain pada Yasin dengan selawat lah punya lah susah. Sebelah kali. Okey, sambung sikit ni. Nah, baik. Jadi sejahtera dari ilat. Jadi hadis sahih yang boleh dijadikan hujah. Tajuk atas tu habis dah syarat-syarat kan. Sekarang ni bila dah kita tahu macam mana rupa hadis sahih, maka kekuatan hadis sahih boleh dijadikan hujah di dalam hukum syarak. Maksudnya bila kita beramal dengan satu-satu amalan, sumber yang mana kita ambil daripada satu hadis, dan hadis tu pula hadis sahih, siapa tak boleh petikai dah amalan kita. Faham tak? Tak boleh petikai amalan kita sebab sumbernya adalah sumber yang kuat. Hadis sahih. Baik. Contohnya di sini dia kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maksudnya apa? Riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit. Cuba tengok bila datang dengan riwayat Bukhari, apa istilah yang kita boleh sebut? Musnad ke isnad? Riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari tu kita nak panggil apa? Musnad ke isnad? Test boleh. Yes, isnad. Isnad. Orang yang menyebut proses penyandaran tu ya. Tu dia. Baik, tak apa, kira tadi A lah. Baik, seterusnya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat. Masih lagi riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Tak ada tadi cuba baca mana. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Kalau tu imam baca laju dalam tarawih, SMS lah kata imam. Kata imam tolong kelas sikit boleh tak? Dah saya bimbang macam ni. Saya bimbang sembahyang nak sembahyang nak ibadat takut penat. Bukan penat asma dah. Penat 3 rakaat. Mungkin tempat tuan-tuan dan puan-puan sekalian tak ada kot yang tak imam baca Fatihah senafas. Tak ada orang. Tak ada tak apa. Kalau Allah senafas. Kalau Allah senafas pun tak ada. Hak jenis rakaat apa? Rakaat pertama inna anzalna, rakaat kedua Allah. Kan hak jenis itu kan. Yang tu kalau kata tu imam boleh break sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu bukan tak imam. Kita baca baru tak imam mula. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ketika itu barulah kita ada, kalau kita dengar lah saat dia baca kan. Tapi lepas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Tengok okey kamu. Jaga elok tak imam kena cerdik lah. Kita tak lah seorang tak imam. Kalau seorang tak sedap tak nanti dia tak imam. Tapi tak usah kira banyak mana rakaat. Macam banyak mana kita boleh sembahyang bagi tenang elok. Kita sembahyang bagi tenang elok. Saya yakin imam yang kalau dia sembahyang tenang elok, makmum tak kalang kabut, dia pun tak kalang kabut, insya-Allah ramai dah orang suka sembahyang. Kalau tidak 8 rakaat assalamualaikum. Kalau tempat pada bulan 8 rakaat tu habis dah. Slow sangat tak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Abang itu baca tak betah. Ada tak imam slow?
Saya jumpa di kawasan belah-belah pantai tu lah. Belah pantai. Surah sedap, tapi baca slow. Tak apa, kalau dia sekali jangan baca ayat panjang. Kan? Slow tak apa, tapi jangan baca ayat panjang. Dah lah baca slow, setengah muka pula. Semua anggota badan bercakap. Bila anak rokok. Okey, sambung. Okey. Kalau tidak aku menyusahkan atas umatku, nescaya aku perintahkan mereka dengan bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Nak abang tengok bila nama Bukhari ni, hadis yang datang Imam Bukhari buat pula balik kita dapat dari kitab Imam Bukhari, hadis yang tak perlu kita susah hati nak beramal. Dah tentu sahih. Clear. Nah, sebab Imam Bukhari adalah imam yang paling ketat penilaiannya berkenaan dengan menilai orang-orang yang membawa meriwayatkan hadis. Tu kena jaga elok. Baik. Pergi ke bawah satu lagi. Man ihtakara fa huwa khati'un. Riwayat Muslim benar. Abu Daud dan Tirmizi. Dia main lagi. Ni 3 orang. Bila 3 orang, yang ni mungkin dapat 2. Satu dapat hadis mutawatir, mungkin dapat hadis ada apa? Masyhur sebab ada 3 perawi. Tiga perawi tu kan, daripada 3 jalan. Cakap dah. Tengok maksudnya apa? Barang siapa mengumpulkan sesuatu barang untuk dijual dengan harga yang lebih mahal, maka ia adalah bersalah. Apa maksudnya? Berlaku sistem monopoli dalam ekonomi adalah perkara yang haram. Faham tak monopoli? Sekarang ni contohnya kan, tiap-tiap tahun duk riuh, minyak masak gula. Dah tahu gula, orang nak buka puasa dengan gula, nak buat kuih pun dengan gula. Depa buat keluar sorok. Tapi sebenarnya yang saya nampak lah, sorok ada tempat yang mereka tidak sorok di store. Sorok tempat jatuh yang mereka pasal pergi buka store tak ada. Tapi rupanya duk store tepi sepadan nak seberang siang. Yang tu UPKK, Unit Pencegah Penyelundupan, selalu jumpa lah. Yang tu yang kita sayang tu. Yang buat kerja ni tokai-tokai besar. Mereka kaya-kaya. Minyak jual subsidi. Tak minyak subsidi boleh? Minyak subsidi bawah RM1.50. Lari 4 kupang, 5 kupang. Kau bayang tengok 1 liter 5 kupang. Kalau 1 lori tangki, berapa dah dapat kan? Tu jenis orang fikir kaya. Jadi apabila dia punya perjalanan macam tu, termasuk juga gula. Kita ni gula subsidi untuk orang dalam Malaysia. Kerajaan bagi subsidi gula, dia mencukai kita orang batu gak kan? Tak apalah kita yang bayar, tapi yang makan nikmatnya sebelah tu. Sebelah. Minyak masak sama juga. Kan? Sebab itulah kita bagi mereka yang pegawai keselamatan lah di sana, kita minta tolong jaga elok lah. Kan? Jaga elok supaya orang kata tolong tengok pasal apa kita punya pengaliran, kita punya perbelanjaan kita teramat banyak. Baik, apa? Jualan. Allahu Akbar. Elok sampai tikit dah tu lah kot. Jadi nak cerita bagi dari sudut ekonomi yang macam tu, yang kita kena ambil kira bahawasanya jangan hati kecil kita, walau banyak mana kita ada duit, jangan buat sistem monopoli menyebabkan orang lain susah barang, kita jual barang mahal-mahal. Sama juga macam sistem ekonomi kapitalis, beli murah jual mahal, yang tu pun tak boleh. Jadi saya rasa untuk setakat hari ni saya minta maaf banyak lah. Ulang gaji yang masih berulang. Ada rezeki bila pula bulan minggu yang kelima kita serta hadis hasan, tapi bukan saja hasan. Saya hari ni orang kata apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan sekalian itu dah lempah kurnia Allah Subhanahu taala untuk kita kongsi bersama. Dan ingatlah pesanan-penasan saya di awal tadi, supaya orang kata sama-samalah kita lihat peluang Ramadan yang kita harapkan umur kita sampai Ramadan dan selamat kita buat amal ibadat dengan sempurna dalam bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lagi tanya ada soalan tak? Kalau ada soalan dalam ni bagus juga.
Kalau tak ada boleh cepat balik. Tak sabar balik. Jazakallahu khairan kathiran ucapkan kepada Fadil Ustaz atas penyampaian beliau insya-Allah. Baik, pengumuman sebelum kita akhiri, saya ulang balik, insya-Allah besok ialah Al-Fadil kuliah Al-Fadil Ustaz Rahizat insya-Allah di Masjid Bandar Baru. Hari Ahad ialah kuliah saya sendiri di Simpang 3 Lembah Tebal. Dan hari Jumaat minggu hadapan di sini insya-Allah ialah kuliah Al-Fadil Ustaz Jafri insya-Allah, kitab Bahrul Mazi. Jadi minggu depan di sini kitab Bahrul Mazi jilid 18 Ustaz Jafri insya-Allah. Baik, dan berkenaan tak pakaian yang ada kat luar sana tu, macam saya beritahu tadi mana saya tutup lah penghantaran tu lah, cukup lah. Biar tu lah. Sebab saya pun tak tahu satu biji rata lepas dah nak bawa semua tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Saya jemput Fadil Ustaz bacakan doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Siapa nak rasa belajar kat Uwailah tak ada sikit saya bawa. Kau nak banyak sah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.